Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabrin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, sebelum kita mula, saya nak bagi tahu bahawa saya masih lagi sakit. Semalam saya kena akuarium, kaca akuarium sehingga terbelah jari saya. Sehingga doktor jahit sebanyak 9 jahitan. Jadi masih lagi sakit dan atas pengaruh ubat lagi ni sebenarnya. Tapi kita buat video reaction ni, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita sama-sama ambil manfaat ilmu, insya-Allah. Sahabat-sahabat, hari ini kita ada dapat beberapa berita yang agak menarik. Kita masuk berita itu satu persatu. Yang pertama, kita nampak gambar Ustazah Asma Harun bersama dengan duli yang teramat mulia, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin ketika menerima tauliah mengajar di negeri Perlis. Dan ini berikutan daripada permohonan Ustazah beberapa bulan sebelum ini. Yang saya kira penganugerahan tauliah ini cukup menarik kerana sebelum daripada Ustazah Asma Harun memohon tauliah, beliau telah dikritik oleh Datuk Mufti. Kemudian apabila dia memohon tauliah, dia menerima pujian daripada Datuk Mufti. Selepas dia datang untuk interview tauliah, dia juga dikritik oleh Datuk Mufti atas isu isteri tak wajib taat kepada suami. Tapi hari ini kita tengok Jabatan Agama Majlis Agama Islam Negeri Perlis berikan tauliah kepada Ustazah Asma Harun. Mungkin disebabkan kelayakan Ustazah Asma Harun yang belajar daripada Universiti Al-Azhar, demikian juga sumbangan-sumbangannya. Bahkan Ustazah Asma Harun ini memang terkenal sebagai seorang yang cukup terbuka di dalam kritikan dan juga pandangan-pandangan yang berbeza terhadap dirinya. Bahkan yang saya tertarik ialah apabila saya baca satu mesej, satu post Facebook daripada Ustaz Mat Malaya berkaitan tentang Ustazah Asma Harun. Ustaz Mat sebut, dia kata tahniah diucapkan kepada Ustazah Asma Harun yang telah dikurniakan tauliah mengajar agama di negeri Perlis. Sekadar coretan ringkas, ketika bertemu di ruang makan agak sedikit terkejut beliau. Ustazah Asma Harun menegur saya. Nampak sikap tawaduk dan merendah diri yang terbit dari diri beliau. Tidaklah seseorang itu tawaduk, melainkan Allah akan mengangkat kedudukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dahulu ketika ada saya menegur beliau atas sedikit kekhilafan yang beliau lakukan, beliau sendiri mesej melalui FB secara peribadi menjelaskan kekeliruan itu dan terbuka menerima teguran. Semalam ketika berbual dengan Sahibu Samahah Datuk Mufti, ketika makan selepas kuliah beliau, Datuk berkongsi sikap keterbukaan dan kesanggupan yang tinggi dari Ustazah Asma Harun untuk ditegur jika ada beliau melakukan kesilapan pada masa depan kelak. Kita memuji sikap dan sifat yang ada pada Ustazah Asma Harun. Semoga kita juga dikurniakan sifat dan sikap itu. Semoga Allah memelihara dan memberikan rahmat kepada Ustazah dalam berdakwah di jalan Allah. Ini adalah sikap-sikap terpuji yang perlu ada pada pendakwah. Apabila orang mengkritik anda, bukan membawa maksud orang sedang menghina anda. Tidak, bukan begitu. Tetapi bila kita mengkritik anda, membawa maksud kita juga sedang dalam proses mempelajari ilmu dan berkongsi ilmu bersama-sama dengan anda. Kritikan-kritikan yang bersifat akademik, ia tidak pernah bersifat menjatuhkan sesiapa, tetapi ia berkongsi semoga kita sama-sama ambil manfaat ilmu. Itulah yang berlaku di dalam kritikan-kritikan di dalam akademik. Ia mengangkat nilai ilmu. Jangan dianggap kritikan-kritikan itu mengaibkan atau menjatuhkan maruah seseorang. Dan tidak patut bagi orang yang menjadi followers mana-mana ustaz ataupun ustazah, bila ada orang kritik kepada ustaz dan ustazah yang awak sayang, anda kata bahawa awak ni telah menjatuhkan maruah ustaz dan ustazah kami. Tidak begitu. Kerana sifat kritikan-kritik akademik, ia membina, ia membangunkan, ia mengangkat nilai keilmuan agama. Kita tidak memberikan teguran, melainkan kerana keikhlasan kita untuk sama-sama membantu, sama-sama meningkatkan kualiti ilmu. Oleh sebab itu, kritikan akademik akan dijawab dengan isu akademik juga. Ia tidak dijawab dengan hawa nafsu, cacian dan juga makian. Bahkan anda boleh tengok banyak juga video-video saya yang mengkritik Ustazah Asma Harun. Bahkan saya juga mengkritik pemilihan-pemilihan fatwa Ustazah Asma Harun yang kadang-kadang saya tengok ia adalah pemilihan yang tidak bagus. Tetapi sikap yang baik, sikap keterbukaan yang ada pada Ustazah Asma Harun sangat-sangat patut dipuji. Seterusnya sahabat-sahabat, ada satu lagi berita gembira kita pada hari ini, iaitu Maulana Dr. Muhammad Asri Yusof. Beliau mendapat anugerah Doktor Falsafah pada hari ini. Jom kita tengok berita beliau. Ini yang dikongsikan oleh Dr. Ruzami Ramli dekat Facebook beliau. Dia sebut, dia kata, usaha kami di KUIPS ialah mengiktiraf kepakaran dan sumbangan ilmu kepada tokoh sarjana. Alhamdulillah, dalam istiadat convocation kali ke-6 ini, Tuanku Chancellor berkenan menganugerahkan ijazah Doktor Falsafah Kehormat Doktor Hadis kepada Maulana Dr.
Dr. Muhammad Asri Yusof atas sumbangan dan jasa bakti beliau kepada umat. Tahniah Maulana Doktor, moga terus menyumbang bakti kepada umat. Dr. Rozami Ramli, Rektor KUIS. Lalu ada gambar yang saya suka sangat tengok hari ini, iaitu gambar Maulana Asri memakai jubah doktor kehormat, doktor PhD di Majlis Istiadat University. Cukup cantik, cukup bagus, cukup kita berbangga dengannya. Dan di sini disebutkan sedikit tentang biodata ataupun biografi kehidupan Maulana Dr. Muhammad Asri bin Yusof, tapi saya pun tak nampak sangat keratan ni disebut apa, walaupun kita faham apa yang dia nak sampaikan, sumbangan-sumbangannya. Saya nak ambil satu kenyataan daripada satu blog yang cerita tentang Maulana Asri Yusof. Dia kata, perjalanan beliau untuk menjadi ilmuwan hadis bukanlah mudah. Dilahirkan pada tanggal 12 Julai 1958 di Bukit Abal, Pasir Putih, Kelantan. Beliau memulakan pengajian di Sekolah Kebangsaan Bukit Abal sehingga darjah 3, 9 tahun. Kemudian dia pergi ke India ketika masih berumur 10 tahun untuk menghafal Al-Quran di Darul Ulum Deoban. Setelah itu di Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah, Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan untuk mempelajari asas ilmu alat. Kemudian kembali ke India untuk mendalami ilmu hadis di Nadratul Ulama, Lucknow. Dan seterusnya ke Pakistan di Jamiah Al-Ulum Al-Islamiyah, Karachi. Sepulangnya ke Malaysia, beliau berkhidmat sedikit sebanyak kepada masyarakat dan membuka pusat pengajian Al-Quran Darul Kausar. Untuk pengetahuan, Maulana Asri merupakan sebilangan kecil ilmuwan hadis di Malaysia yang berjaya khatam mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Istimewanya, syarahan hadis oleh beliau ialah dilakukan dengan begitu terperinci. Apa yang dimaksudkan dengan terperinci? Maulana Asri Yusof ada satu adat kebiasaan dia ketika dia mengajar, iaitu dia akan sediakan nota-nota kuliah sebelum dia nak mengajar. Jadi dia ada nota-nota untuk mengajar Sahih Al-Bukhari sebelum kelas itu bermula, dan dia meneliti satu persatu perkara itu sebelum dia syarahkan. Dan apa yang dia nak syarahkan, apa yang dia nak sebutkan, memang majoritinya telah ditulis di dalam nota-nota beliau. Dan nota-nota ini cukup menarik dan membuka pemikiran kita sehingga mengatakan bahawa beliau adalah seorang tokoh di dalam ilmu hadis yang cukup berharga di tanah bumi Malaysia kita ini, yang kita jarang temui orang seperti ini pada waktu ini. Tahniah saya ucapkan kepada KUIPS, College Universiti Islam Perlis. Moga-moga cepat-cepat nanti tukar daripada College Universiti kepada Universiti. Dan saya mengucapkan tahniah kepada mereka kerana telah menganugerahkan kepada Maulana Dr. Muhammad Asri Yusof ini dengan satu gelaran, dengan satu sijil kehormat yang cukup layak untuk beliau miliki. Tahniah kepada pihak KUIPS, tahniah juga kepada Maulana Dr. Muhammad Asri Yusof. Semoga Allah Ta'ala mengkayakan kita, orang-orang di Malaysia ini, dengan orang yang mempunyai keilmuan seperti Maulana Asri Yusof. Saya secara peribadi ketika saya belajar di Al-Azhar, ada dua orang Asri yang saya selalu dengar, Asri Zainul Abidin dan juga Asri Yusof. Dua orang ini cukup kritis. Bahkan ada beberapa buku yang saya tulis adalah terhasil daripada pengajian-pengajian yang saya dengar dan saya teliti daripada Maulana Asri Yusof, Maulana Dr. Asri Yusof. Antaranya adalah buku 40 tahun sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, cerita tentang sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul, isu-isu kelahiran ketika beliau dilahirkan, dan ia pernah dibahaskan dengan cukup mendalam oleh Maulana Asri Yusof dengan isu sanad dan juga hadis. Lalu saya bukukan dan juga teliti lebih mendalam, lalu saya terbitkan di dalam buku 40 tahun sebelum dilantik sebagai Rasul. Demikian juga Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf, buku yang saya tulis. Memang saya pertama kali mendengar isu ini daripada perbahasan daripada Maulana Asri Yusof, bagaimana orang orientalis berpandangan mengatakan bahawa Nabi Muhammad telah belajar sejak daripada kecil. Demikian juga ada sebahagian para ulama bahawa Nabi Muhammad ni ketika umur 40 tahun dia dapat mukjizat, boleh baca, boleh tulis. Ia cukup menarik untuk dibahaskan sehingga saya meneliti perkara itu satu persatu dan terbit buku Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf. Terima kasih banyak Maulana Asri Yusof memberikan manfaat ilmu yang cukup banyak kepada kita yang sentiasa mendengar kuliah-kuliah berkualiti daripada beliau. Terima kasih banyak sahabat-sahabat menonton video penganugerahan kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam video reaction seterusnya. Jangan lupa untuk dapatkan Sahih Al-Bukhari Limited Edition. Ini terjemahan yang saya dan tim terbitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.